Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not Channel, salah satu sidang media ya bersama dengan Menteri Besar Selangor. Mantap sahabat semua ya ketika memberikan jawapan soal balas kepada para wartawan. Ini adalah majlis ya perasmian program Agro Bandar Tanaman Melon Pandan Indah. Satu yang usaha yang mantap yang diberikan ataupun ya dalam kenyataan Menteri Besar Selangor ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda apakah soalan-soalan dan jawapan yang diberikan oleh Menteri Besar Selangor ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Si macam makan jepun dia. Dua lagi. Yang ni kita akan bagi ke ni dewan sidang dewan Ha? Dok. Ya. Yang kita bagi dewan negeri ya. Okey. Ambil ni sidang Sidang dewan. yang baru ni kita media siapa yang tak dapat lagi? Nah. Bagi Ambil saja. Media dapat lah. Nanti semua dapat lah nanti belakang. 8,000 square feet. Oh. Operasi melon dan Selangor. Dia ada koperasi melon ya. Bangunnya. Senang nak buat pemasaran. Ini ya, dia punya hasil lah. Indah, hebat pertanian, boleh makan. Oh Izam, yang dekat Sepang tu over lah. Yang dekat dengan Junction tu. Makan tu, siap. Yang ada Nabi Kelai. Ada satu kan? TTM tu. Harga dia. Dah. Itu apa Kementerian Pertahanan. Dia kena jus dah. Dah masuk sila dah. Okey. Soalan. Ada soalan? Ada soalan tak? Ini yang pertama. Jadi Jawab ini ni. akan jadi pusat contoh serta kajian untuk pembukaan di tempat-tempat lain. Dan latihan. Sebab dia punya circle of harvesting between 55 to 60 days. Jadi kita percaya tempat dia akan jadi satu pilot project. Lepas ni akan jadi center of training. Di samping kita kenal pasti, cuma isu dia nanti PMT kena bantulah. Kita ada dua fokus. Satu IPR Intan yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi, yang saya tengok ada sustainable juga. Kita dah buat di PJ satu dan kita akan buka satu lagi. Dan satu lagi yang program seperti ini. Cuma yang ini kos agak tinggi, ya? Kos agak tinggi, tapi sale juga akan lebih bagus. Dia tinggi dan dia ROI dia cepat. ROI-nya lebih cepat. Jadi kita akan tengok kesesuaian. Sebab tapaknya dalam sekitar 8,000 kaki persegi ya. 8,000 kaki 2,000 persegi pokok. ni lebih kurang 2,000 pokok. Sebenarnya tak sampai separuh ekar lah ya. Sampai 2,000 separuh ekar kan. Jadi tak sampai setengah ekar pun yang kita perlukan untuk kawasan ini. Okey, soalan lain? Jika sekiranya komuniti nak menjalankan kegiatan ini, apa sumbangan-sumbangan yang diperlukan dan dibuat kerajaan negeri boleh bantu? Sebab ini kita bukan kos rendah, sebab kosnya agak tinggi sebab dia perlukan rumah hijau apa? Greenhouse lah. Greenhouse yang seperti ini, dan juga sistemnya ini kali pertama mereka menggunakan sistem hidroponik. Selalu dan kosnya agak tinggi sebab Wabi Izam cakap tadi 5,000. Kalau komuniti nak, kita boleh saja bantu. Tapi isunya bantuan kewangan tu taklah semua tempat kita boleh buat. Yang mungkin boleh JV tertentu, sebab yang kita usahakan ni dulu tanah. Kita akan cari pengusaha-pengusaha yang sustain dan ini akan membantu pengeluaran hasil. Bukannya nak dibuat secara sukarela macam kebun komuniti dan sebagainya. Kebun komuniti itu biar majlis aturkan dan sebagainya jalan terus. Itu untuk social activity dan sebagainya. Tapi ini adalah sebagainya agak komersial sebab kita nak tumpu untuk jualan. Sebab nilai dan value-nya sangat tinggi. Satu cara yang kita mungkin buat, kita akan bantu yang penduduk ni kebun komuniti. Kita buat yang kecilnya. Tapi kita buat banyak. Jadi kita boleh kumpulkan buah tu dari segi pemasaran. Itu boleh buat. Sebab ada kebun komuniti kita akan bantu untuk buat yang kecil lah. Yang range harga. Tapi kaedah penanaman sama. Supaya kita dapat standard size buah untuk kita pasarkan. Dia punya demand tinggi kan? Demand tinggi. Ni melon ni. Tak ada masalah insya-Allah. Okey? Apa risiko tanaman ni? Risiko macam daripada segi racunat apa? Ada tapi tidak sebab kita terkawal. Ada tapi tidak tinggi lah. Tidak tinggi.
InsyaAllah boleh diuruskan. Okey. Nah, itu hak mereka untuk memasangkan injunksi, tapi kita telah membuat dengan kaedah yang betul, dan sebahagiannya memang kita dah atur semenjak daripada pilihan raya, peralihan dan sebagainya. Sebahagian yang datang tu hero kesiangan yang nak cari kesempatan, terutama nak timbulkan isu. Dalam sekitar tu, tanah-tanah tu memang kita sudah putuskan sebab dia harus diuruskan dengan kaedah wakaf. Sebab kita tahu bahawa tanah tu tanah wakaf. Saya tengah aturkan dengan wakaf untuk protect tanah itu dan juga perkuburan tradisi yang ada. Kita akan ikut flow sebab kita ada tanggungjawab. Kalau ikut pendirian kajian negeri, saya nak ingatkan sebahagian yang tentang ni orang PN. Kalau ikut pendirian kajian negeri, sebenarnya kajian negeri tak setuju pun laluan utara ni. Kita selatan dulu. Kita dulu laluan selatan. Tapi kenapa kajian negeri berlembut untuk ambil pertimbangan laluan utara? Atau lalu kawasan laluan utara lah, laluan utara. Sebab pada ketika itu kita dipamerkan bahawa kerajaan terpaksa menanggung hutang yang panjang dan lebih banyak jumlah hutang kalau kita tangguhkan lagi. So tindakan mereka ni bukan saja tak bertanggungjawab, tetapi sebenarnya menempeleng muka mereka sendiri. Yang bercakap di sini itu semua sebenarnya tak sedar bahawa mereka merayu pada kita supaya menerima. Kita rayu atas for the sake of nation. Negara terpaksa tanggung hutang yang tinggi disebabkan keputusan ICRL sebelum tu. Dan sebab itulah kajian negeri berlembut, tapi kena aturkan lah. Kita memang cuba untuk accommodate sebaik yang mungkin, tapi sebahagiannya memang di tanah reserve, dan di tanah reserve kita tak boleh buat apa lah. Sebagai di tanah reserve yang dicontoh Desa Momin, itu memang kita akan gantikan. Tapi tanah tu adalah tanah Kementerian Pendidikan yang telah lama dan tidak diaturkan dengan betul. Tapi tak apa, mereka ni yang datang sebahagian tu orang daripada luar yang tiba-tiba muncul kat situ jadi orang kampung Sungai Cincin. Tak apa, saya akan deal dengan penduduk-penduduk. Kita dah bincang lama. Terpulanglah. Kalau mereka nak ambil instruksi, itu hak mereka, teruskan. Tapi saya akan cuba untuk membantu kerana kita ada tanggungjawab untuk menyelesaikan projek ini secepat mungkin. Sebab faktor dan impak ekonominya pada negara sangat baik. Rundingan berjalan terus sebab semalam tu saya tengok tak banyak pun orang lokal. Sejak bila Cikgu Bat ada kat rumah situ? Entah. Ada lagi? Tak ada kan? Tak, tiba-tiba dia mengaku orang situ lahir kat situ. Agaknya dia terus bersalin malam jadi macam tu. Okey? Alright. Alright, sahabat-sahabat semua, terbaik jawapan padu daripada Menteri Besar ya apabila turut ditanya ya berkaitan dengan isu Cikgu Bat ini. Siapa yang tidak kenal dengan Cikgu Bat, kaki fitnah. Beliau sekarang ini Cikgu Bat, sahabat-sahabat semua, mungkin anda merasakan Cikgu Bat ini berfitnah ya, belum ada tindakan. Sabar ya. Ada beberapa saman yang telah dibuat, cuma menunggu waktu ya untuk dibicarakan pendakwaannya, antara saman seperti saman yang terkini daripada Farhas, saman daripada Datuk Seri Anwar, ya, banyak lagi lah sebenarnya. Jadi kita tunggu dalam masa setahun ini, 2 tahun ini, pastinya ya mereka-mereka yang menjadi kaki fitnah ini akan mendapat imbalan. Akan mendapat imbalan sesuai dengan fitnah-fitnah mereka. Terbaik. Jadi apapun, terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tubuk dadah, tanya selera. Sekian jadi para orang yang dapat channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.